Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita bertemu bersama-sama kita ibu dan bapa seluruh Malaysia. InsyaAllah kita akan kongsikan cara bagaimana kita nak didik anak kita mengikut dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini Genius Solihin dan juga pihak Kuisel bekerjasama, ya, kita menjemput Al-Fadil, Ustaz Don Daniel dan Biajid bagi mengupas sedikitlah bagaimana kita nak didik anak kita dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya tuan-tuan dan puan, dalam dunia ni kita ada pelbagai teknik, pelbagai cara, pelbagai method, medium dan sebagainya. Kita rujuk kepada Google, internet, buku-buku, ya. Bagaimana untuk mendidik anak kita. Tetapi adakah kita dapat cari yang sebenarnya cara yang paling tepat, yang paling terbaik, ya, yang terbaik untuk anak-anak kita, terutamanya mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sallallahu alaihi Jadi yang mana sedang tonton ni, yang mana sedang tengok ni, sama-samalah, ya. Tolong like dan share. Like dan share supaya apa? Semua dapat manfaat. Semua dapat manfaat daripada perkongsian daripada pihak Kuisel dan juga pengurus besar Kuisel, iaitu Al-Fadil Ustaz Don Daniel dan Biajid sendiri. Baik. Supaya apa, kita tak nak ilmu ini terhenti di setakat ni saja. Kita nak semua tahu. Kita nak semua ibu dan bapa tahu teknik yang terbaik untuk mendidik anak. Kita nak semua anak-anak tahu bagaimana anak-anak itu patutnya dididik. Bagaimana anak-anak itu sepatutnya dibimbing. Ya? Kita nak macam tu. Jadi semua diminta like dan share, kemudian komen. Dan. Maknanya sudahlah, dan. Okay. Komenlah dan. Maknanya dah di-share lah, insyaAllah. Jadi, kita akan live di page Genius Solihin, di page Ustaz Don Daniel, Solat dan Salawat Tour. Okay. Kemudian di page insyaAllah Ustazah Noni dan juga Ustaz Nushi lah. Okay. Tanpa buang masa lagi, kita menjemput Al-Fadil, Ustaz Don Daniel bagi mengupas. Ustaz Azrul. Okay. Ya. Skema sangat malam ni Ustaz dengar. Boleh. Kita nak santai-santai boleh. Itu yang Ustaz saya suka. Ustaz tak berkenal dulu kat semua orang. Genius Solihin ni siapa? Okey. Macam mana boleh kerjasama dengan Kuisel? Okey, baik. Terima kasih. Okay. Kalau saya tengok ada live ni. Tak ada lagi pun. Ada ke live sekarang ni? Ada Ustaz. 5 page tak larat nak tengok Ustaz. Okey. Kita bercakap kita buat kerja kita Ustaz. Oh ya? Okey, cantik lah tu. Macam ni. Baik, Genius Solihin ni sebenarnya dah keluar utara saya. Sebenarnya Genius Solihin ni kita ada tadika lah. Tadika, ya. Tadika yang kita sebenarnya dah lama sebenarnya. Taska dan tadika kita buat. Bermula pada tahun 1996, ya. Daripada ibu dan bapa saya sendiri. Kemudian saya ambil menjadi Genius Solihin. Sekarang ni kita ada beberapa cawangan di Kepong, di Selayang dan juga di Maxim. Kemudiannya yang bestnya kita Genius Solihin ini bukan setakat tadika. Kita juga buat kerjasama dengan Kuisel ini untuk menganjurkan program camp cuti sekolah. Untuk siapa? Untuk remaja kita. Wah, itu yang best tu. Untuk remaja kita. Sebab apa? Bila berjayanya remaja kita ni, bila powernya remaja kita ni, negara kita pun insyaAllah akan jadi power. Gitu. Jadi kita anjurkan camp remaja power bersama dengan pihak Kuisel ni. Itu antaranya lah. Selain itu kita juga buat program motivasi, ya, untuk anak-anak remaja kita. Kemudian program-program lah untuk anak-anak tadika, untuk berumur, anak yang berumur 5 hingga 7 tahun, ya. Lingkungan itulah kita ambil. Dan cadangan kita insyaAllah kita akan buat juga program-program untuk ibu dan bapa, ya. Parenting session ini antara salah satunya, ya. Sebab tahun ni kita rancang untuk buat parenting session, parenting program. Tapi ada Allah bagi cabaran, dugaan, jadi kita buat program digital.
Macam inilah program untuk parent, untuk ibu dan bapa. Sepatutnya ada parent lah yang join program ni kan malam ni. Tetapi kita fikir-fikir balik, itu hari pun kita dah, bila Zoom ni, bila ramai-ramai, dia jadi berat. Dia jadi berat. Jadi program pun tak lancar nanti kan, kita pun tak seronok lah macam tu kan. Tak dapat sampaikan perkara yang sebenarnya sepatutnya kepada parent. Macam kelas kita itulah Ustaz Don ya. Ramai-ramai menjadi berat. Dia bergantung atas satu kot. Jadi kita pun fikir-fikir tak payahlah kita susun balik, kita buat program sini, kita live untuk semua orang lah insya-Allah, semua dapat manfaat. Insya-Allah itu je lah. Jadi baik. Semoga Junior Solihin maju jaya. Semoga anak-anak yang dilahirkan daripada Junior Solihin menjadi anak-anak yang soleh, yang berguna kepada bangsa, agama dan negara, dan menjadi ketua-ketua dalam masyarakat. Amin. Amin insya-Allah. Jadi baik Ustaz, jom. Kita nak sembang tajuk apa malam ni? Lah ni kita nak sembang pasal tajuk. Tak apa ke cakap utara Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Kumpulan kita semua bahasa dia faham. Korea pun dia tengok. Lah ni Ustaz. Lah ni lah. Orang nak kata, sebab apa? Sebab apa saya bagi tajuk ni? PKP lah ni, PKP. Beberapa bulan. Ibu bapa pening. Pening. Sebab apa? Dia kena jaga anak dia 24 jam. Sebelum ni 12 jam je. Hantar taska, hantar tadika. Dah 24 jam. Tambah, bos berhentikan dia kerja. Tak ada duit nak belajar. Bukan apa? Kita nak tahu. Lepas tu mereka kata apa? Susahnya jaga anak aku ni. Macam ni rupanya jaga anak. Macam ni lah seorang ni. Macam ni tu seorang. Yang 7 orang. Yang 5 orang. Saya baru 3 orang. Allah. Saya baru 3 orang. Sama lah kita. Sama. Geng Ustaz sulung umur apa? Sulung 3 tahun. Oi, hak sulung 3 tahun. Lepas tu hak 2? 2 tahun. Lepas tu hak 1? 2 bulan. Tu dia. Ni sempoi memang bukan apa. Saya hak sulung 6 tahun. Hak nombor 2 4 tahun. Hak nombor 3 setahun setengah. Setahun setengah. Hak mana yang Don Ibrahim tu? Hak nombor 2. Nombor 2. Itu nombor 2 dan sulung Don Mustafa. Dan Mustafa. Yang 3? Don Sulaiman. Dan Sulaiman. Semua hero mana? Semua hero. Katakan itu nak tanya tu. Keranda ada 4 penjuru. Keranda ada 4 penjuru. Tak apa. Itu nak tanya tu. Ustaz mesti lagi pening kalau semua hero. Betul? Betul. Tapi bagus. Dia ada cara dia. Dia ada benda. Yang penting rujukan kita tu. Orang tua-tua semua tu kena ada. Betul lah tu. Sebab apa? Masa camp cuti sekolah tu pun Ustaz ada pesan. Yang saya suka lah. Ada satu benda yang ayat tu yang saya suka dengar. Tentang gadget masa tu. Tapi tak apalah. Biar Ustaz Don cerita kat semua orang lah ni. Saya nak dengar semua. InsyaAllah. Jadi tanpa buang masa lagi, kita silakan Ustaz Don lah bagaimana untuk mendidik anak. Ataupun kita start dengan soalan pertama kita. Kenalkan dulu siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dan anak-anak kita yang baraka wasallam. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya raikan Ustaz Azul dan semua warga kerja Junior Solihin. Saya mewakili Kuisel Sdn Bhd mengucapkan kepada semua warga kerja Junior Solihin, rakan strategik kita, selamat Hari Raya Aidul Fitri, maaf zahir dan batin, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan juga kepada semua yang menonton, yang mendengar kita, saya minta izin sebab Ustaz suruh yang pertama perkenalkan Rasul. Boleh tak sama-sama kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang duduk tengok kita, tak kira lapisan mana pun, yang mana keluarga mereka, adik-beradik mereka, baru ni Piyu Razi, mak beliau pun meninggal dunia. Baru-baru ni kita dengar beberapa orang, arwah-arwah tok-tok guru kita, semua para alim ulama di Tarim, yang mana kita ambil manfaat banyak daripada mereka di Yaman, di Sudan, di Mesir, banyak
Jadi marilah kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada mereka sebelum kita nak berbicara tajuk-tajuk yang kita ambil ilmu pun daripada kitab-kitab mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu manusia yang mana Allah Ta'ala hadirkan dalam bahasa mudah kita, iaitu pelakon kepada Al-Quran. Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Sebelum ini Allah buat turun para nabi yang membawa kalam-kalam Allah daripada kitab-kitab Allah, daripada lembaran-lembaran Allah. Umat-umat yang ada semuanya mendustakan nabi mereka dan ada yang membunuh nabi mereka. Maka untuk Al-Quran Allah turunkan satu manusia yang Allah bagi beberapa jaminan bahawa manusia ini akan ada di kalangan manusia sampailah bila-bila, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa contohnya? Satu, Allah sebut dalam Al-Quran, wa ya'simuka minan nas. Allah sebut dalam Al-Quran, kami memelihara kamu daripada manusia. Maknanya manusia tak boleh bagi mudarat kat Nabi Muhammad. Maknanya orang setakat nak pukul Nabi, cuit Nabi, hak tu semua berlaku. Orang nak boykot Nabi, Nabi kena makan daun-daun kering, daun-daun rumput-rumput, hak tu berlaku. Tetapi nak buat benda yang macam nak orang nak bunuh Nabi secara diam-diam, semuanya tak jadi. Ada satu orang yang tawaf bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, daripada belakang dia mai dekat Nabi, elok dia nak hampir Nabi, dia nak tikam Nabi. Nabi kata, kamu mai sini nak buat apa? Nabi tanya dia. Sedangkan dia ada belakang Nabi. Sebab Allah Ta'ala wa ya'simuka minan nas. Allah memelihara baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama juga ketika mana Nabi memerintah di Madinatul Munawwarah dan para sahabat menjaga Nabi di luar rumah Nabi, itu salah satu petanda sebelum turunnya ayat wa ya'simuka minan nas. Maknanya Nabi sebelum turun ayat firman Allah tu memang orang pakat jaga Nabi. Tapi bila turun ayat tu sahabat pun dah relax dah, tak berjaga. Allah Ta'ala dah memang confirm jaga Nabi. Jadi kenapa? Salah satunya ialah Nabi ini adalah pelakon kepada Al-Quran. Apa sahaja ayat dalam Al-Quran, apa sahaja ilmu dalam Al-Quran, apa sahaja perkara yang disebut dalam Al-Quran, semuanya ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekiranya kita kata Al-Quran adalah petunjuk, seperti mana bulan Ramadan kan kita baca syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan bulan Ramadan menjadi petunjuk kepada manusia. Sebab itu siapa ikut Rasulullah, dia akan ikut Allah Ta'ala. Siapa ikut Rasulullah, dia akan ikut Allah Ta'ala. Hadi sabili ana wa manittaba'ani. Ini jalan aku dan siapa yang ikut dengan aku. Apa dia jalannya? U'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembah Allah dan jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu Allah kata pula, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu nak cinta kepada Allah, ikut Rasulullah. Kenapa benda ni kita bincang? Kerana kita nak bagi tahu kepada semua yang menonton kita pada malam ini, bila kita kata ikut Rasulullah,
bukan kita kata sama seperti kita kata contohnya patuhilah peraturan undang-undang Malaysia. Tak sama. Tak sama. Tak sama. Kita kata patuhilah peraturan PKP. Kita kata patuhilah peraturan government, patuhilah peraturan KKM, ikutlah garis panduan KKM. Tidak sama dengan kita kata ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Apa yang KKM keluarkan, dia ada fasa dia. Mula-mula awal PKP, sebelum PKP itu terus kita dah ada perkawalan pergerakan yang sangat kuat. Lepas tu ada pula yang dah berkala, kemudian ada pula kawasan yang disekat dan sebagainya. Dia ada dia punya ni, lepas tu esok berubah. Tetapi kalau ikut baginda Nabi SAW, bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ikut Nabi, begitulah kita pada hari ini akan ikut Nabi sama macam tu juga. Dia tak ada berubah. Makna kalau Sayyidina Abu Bakar dapat mendidik anak Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Siti Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar, yang mana semuanya menghasilkan zuriat-zuriat. Kita kata walaupun Siti Aisyah tak menghasilkan zuriat, tetapi anak didik murid Siti Aisyah itu, Asma binti Abu Bakar, melahirkan anak generasi keturunannya, iaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar menjadi contoh toladan kepada pemuda-pemuda yang ada. So sekiranya Sayyidina Abu Bakar mendidik anak-anak mengikut Rasulullah dan menghasilkan orang seperti itu. Contoh lain, kalau sekiranya Sayyidina Umar berjaya mendidik anaknya seorang, iaitu Siti Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin, yang berkahwin dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, sekiranya anak Sayyidina Umar, ini paling orang kata kalau kita baca dalam kitab, betul Ustaz, no? Hari mengulang sikitlah Ustaz. Kitab tu kitab hadis kita baca dengan Ustaz Salman. Kitab apa nama dah? Kitab Warakat. Ni apa? Kitab apa? Fiqh ke? Hak Ustaz sebut kitab mula-mula tadi. Warakat. Syarah Warakat. Bukan. Saya ambil satu kelas ya Ustaz, kelas fiqh. Kelas fiqh je saya. Ni kitab ni. Kitab Baiquniyah. Baiquniyah saya tak ambil. Kitab hadis. Saya tak masuk. Dalam kitab Baiquniyah ni, dia sebut apa? Silsilatul Zahab ni. Silsilah emas dalam hadis ni. Sekiranya mai daripada Imam Malik ambil daripada Imam Nafi' ambil daripada Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Ini siapa ambil hadis dia, baca hadis ni paling nombor 1 ranking dia. Maknanya tengok macam mana Sayyidina Umar mendidik anak Sayyidina Umar sehingga jadi macam tu. Bagaimana Sayyidina Umar mendidik? Mustahil Sayyidina Umar didik ikut suka dia, melainkan Sayyidina Umar didik mengikut baginda Nabi SAW. Jadi saya nak kata, sekiranya mereka yang istimewa ini, as-sabiqunal awwalun, mendidik generasi mereka, anak-anak mereka ikut Rasulullah SAW, kita hari ini ikut itu juga. Anak kita pun akan jadi sama macam tu juga. Itu terbaik. Itu cara kita nak abang. Baru orang boleh faham bahawa bila kita kata ikutlah Rasulullah, kita akan rasa macam, ada benda yang kita boleh ikut, ada benda yang kita tak boleh ikut. Ada benda yang mungkin dulu boleh pakai, sekarang tak boleh pakai. Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu saya guna perkataan yang paling mudah untuk orang dapat tangkap. Apa dia? Al-Quran itu petunjuk sepanjang zaman. Al-Quran petunjuk pada manusia. Nabi adalah pelakon Al-Quran. Macam mana kita tahu kata Nabi ni yang melakonkan watak Al-Quran itu? Kerana Siti Aisyah radhiyallahu anha, sekali lagi anak Sayyidina Abu Bakar, kata apa? Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi bila kita bincang macam tu hari ini, siapa yang ikut Nabi sudah pasti dia akan ikut jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Boleh tak kalau saya selit-selit sikit lah, sebab masyarakat hari ini sebenarnya Ustaz Adrus, ramai orang cinta Rasul. Ramai orang cinta Rasul. Ramai orang sayang Allah Ta'ala. Saya yakin benda ni. Jahat nakai macam mana pun, mereka sayang Allah, mereka sayang Rasul. Saya yakin ramai yang ikut kelas-kelas Habib-Habib, di kalangan para pemuda. Ada di kalangan mereka yang mungkin dia ada girlfriend dia. Dia mungkin ada boyfriend dia. Tapi dia ikut kelas Habib. Dia cinta Rasulullah. Dia sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara biasa, normal dalam kehidupan kita kata hari ini. Benda tu itu kehidupan. Bukan kita nak komen kehidupan tu, bukan ada setengah orang kata adakah kita nak menormalisasikan dosa? Tidak. Kita bukan nak kata depa buat tu betul, tapi kita nak kata situasi tu normal. Maknanya apa nak abang? Suasana hari ini orang ikut kelas pengajian agama, orang ikut cinta Nabi, cinta Rasul, walaupun dalam masa yang sama mereka ada buat dosa, ada buat kesalahan. Jadi disebabkan situasi macam tu, ayah dan ibu bapa muda yang ada bersama dengan kita, saya ni pun termasuk golongan. Saya tak pandai nak bercakap, sebab tu saya banyak kait dengan Rasulullah, para sahabat, dengan para ulama. Sebab apa? Saya ni baru kahwin 8 tahun Ustaz. Saya baru kahwin 8 tahun. Tahun pertama isteri saya duduk jauh. Isteri saya duduk jauh. Jadi kami tak ada anak. Tahun kedua tu baru kita dapat anak. Lepas tu barulah dapat. Sebab tahun pertama saya berjauhan dengan isteri saya duduk kat Mesir. Jadi kalau orang macam kita Ustaz nak bercakap tajuk ni tak layak. Saya dah tanya Ustaz Badli Shah. Ada satu ketika tu saya nak kena cakap tajuk keluarga. Saya hantar mesej kat Ustaz Badli Shah. Ustaz Badli Shah jawab senang ya. Bagi hak otai-otai lah cakap. Bagi otai-otai cakap. Entah tak payah cakap tajuk ni bukan entah punya padang. Lepas tu saya kata betul Ustaz. Saya kata dah kat mereka saya tak mau cakap tajuk ni. Susah, saya tak erti. Lepas tu takkan tak ada cara dia. Lepas tu dia balik. Bolehlah sikit-sikit lah dia kata. Kadang-kadang penyanyi-penyanyi ni pun kadang-kadang dia menyanyi juga lagu rock walaupun Awi dengan Ella duk tengok daripada jauh. Dia kata begitulah. Maknanya kita dua ni orang kata sembang orang tua tengok kita dua sembang ni, dia kata sembang budak-budak ni kahwin pun berapa tahun. Jadi disebabkan kita kenal diri kita macam tu, kita nak bawa semua orang, ibu bapa muda yang ada, especially abang-abang yang baru kahwin, yang baru dapat anak, yang baru macam nak tahnik anak dan sebagainya, yang baru anak 2 bulan, 3 bulan, mereka rasa macam, ya Allah kami dah sempurna hidup kami dan sebagainya. Kita nak bagi tahu kata, siapa yang ikut Nabi daripada sudut mana pun, walaupun pada asasnya kita ada buat dosa dengan Allah SWT dan juga ada kita macam ada terlanggar larangan Nabi, jangan takut. Selama mana kita cinta Allah dan cinta Rasul, kita terus ikut apa yang Nabi SAW didik kita, ajar kita. Wallahualam. Baik Ustaz. Itu sesi yang pertama, pengenalan muqaddimah orang panggil. Muqaddimah, alhamdulillah. Jadi saya nak pesan kepada semua yang tonton pada malam ini, jangan lupa take note. Pena, buku. Nampak ni. Saya pun take note. Jangan lupa. Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan lupa like, share dan komen. Yang mana ada soalan boleh tanya terus dekat komen tu. Yang mana yang sempat, yang mana yang bertuah, kita akan bacakan soalan dan insya-Allah kita akan bincangkan dalam live kali inilah. InsyaAllah Jadi yang mana ada soalan boleh tuliskan komen dekat komen tu Kemudian yang mana yang ada yang saya nampak tadi tu adalah sedikit persoalan tentang isu game PUBG jadi nanti kita akan kupas nantilah insya-Allah kalau ada masa nantilah. Tapi salah saya Ustaz Don dah buat dah live tentang isu PUBG tu kan. Tak apa, kita jawab macam ni. Isu PUBG pertama tengok dekat YouTube kita. Atau kalau tak dapat nak ikut YouTube, sebab YouTube tu penuh video dia. Kalau tak dapat YouTube, tengok dekat IG kita. IG kita pula dia ada 4 video. Kena tengok ke 4 video. Paling lama sejam. Yang link semua setengah jam, 20 minit pendek ya. Hak paling lama sejam. Jadi itu isu PUBG. Saya hurai dah insya-Allah. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Baik. Okey Ustaz, nak tanya hak ni. Tadi kita nak pi lah. Kita ni memanglah anak baru 3 orang. Ustaz Don paling besar 7 tahun. Saya 3 tahun. Tapi Ustaz, kita ni pun mengalami juga anak yang nakal, anak yang orang panggil aktif. Betul.
aktif. Betul? Jadi Ustaz, macam mana nak lembutkan hyperaktif. Macam mana nak lembutkan hati seorang anak ni, nak lelaki ke perempuan ke, macam mana nak lembutkan hati seorang anak ni yang agak hyper, yang kita panggil kadang-kadang orang sebut nakal. Macam mana Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Nabi SAW menjadi idola. Bukanlah kalau ada setengah orang dia kata idola ni macam Tok Kong, tak bagus lah. Tak apalah kita kata. Sebab bila saya sebut perkataan ni, dia kena hurai pula Allah perkataan ni. Sebab dalam Al-Quran Allah kata apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sedangkan kita tahu dalam bahasa Arab, contoh adalah qudwah. Kenapa Allah tak pakai qudwah hasanah? Allah kata uswatun hasanah. Tu kena hurai tu perkataan tu. Dia dahsyat perkataan tu. Sebab Nabi dalam Al-Quran, Allah puji Nabi dalam pemujian yang tak dapat kepada orang lain. Dalam Al-Quran, Allah memuji Nabi pada level yang tak sama dengan orang lain dan orang lain tak akan dapat sampai bila-bila. Pujian macam ni. Apa Allah Ta'ala kata apa? Wa innaka la ala khuluqin azim. Wa satu kata sumpah dan juga taukid. Wa inna sesungguhnya, taukid lagi. Wa innaka la taukid lagi. Ala taukid lagi untuk membuktikan taukid tadi. So ada 4 dah tu. Wa innaka la ala khuluqin. Perkataan khuluqin tu pun menunjukkan kata untuk taukid, azim lagi dekat belakang. So semua perkataan ayat tu kalau ikut struktur bahasa Arab, maknanya sesungguhnya kamu berada pada sesungguhnya akhlak yang paling tinggi. Tu dia. Itu kata. Kalau nak hurai Nabi punya level tu. Allah tak, ni bukan orang lain yang puji tau. Ini bukan orang lain yang puji. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang Allah Ta'ala kan maha terpuji. Allah maha terpuji dan Allah maha benar, Allah maha bijaksana, Allah maha mencipta. So bayangkan Allah yang maha terpuji, maha bijaksana, maha mencipta ini dan maha benar ini memuji dengan pujian yang tidak henti-henti dalam satu ayat kepada satu individu. Jadi makna Nabi ni di zaman kehidupan baginda Nabi tu dah menangis saya punya seorang. Tu menangis tu kat bawah. Abang, tolong tengok adik saya abang. Dah habis lah, standard lah. Mengaji kat rumah. Jadi Allah Ta'ala puji Nabi sesungguhnya kamu berada pada sesungguhnya akhlak yang sesungguhnya azim. Tu dia. Oi, memang semua tu taukid. Ya, dia. Allah puji Nabi dalam level macam tu. Maka bila ustaz tanya dekat kita, sekiranya kita dapat anak yang degil, macam mana kita nak buat? Bila kita telusuri ayat Al-Quran, saya suka kalau bawa orang kaji, dia jangan kaji kita, jangan kaji saya, jangan kaji Ustaz Azrul, tapi kita boleh tengok daripada Ustaz Azrul sebab Ustaz Azrul menjadi contoh teladan kepada masyarakat. Kita mengambil mutiara daripada Ustaz. Saya cuma nak kata, saya bukan kata saya nak kata Nabi, di zaman hidup Nabi, orang keliling Nabi akan memandang Nabi dan mereka akan berbalik cerita tu untuk jadikan kepada keluarga mereka. Sehingga kan para sahabat yang kecil-kecil, mereka berkata, ibu bapa kami menceritakan tentang Rasulullah kepada kami seperti mana mereka menceritakan Al-Quran kepada kami. Itu dia. Bagi saya ulang sekali lagi bagi semua orang dapat tangkap. Kita dapat 1 point, 2 point pun cukup malam ni. Sekadar kita nak ulang kaji sahaja.
apa dia, saya exaggerate sikit tak apa kau Ustaz, sebab bila cerita pasal Rasulullah mulut tak boleh nak sedih, dia senyum je sebab kita seronok cerita Rasulullah ni. Dia teruja, saya teruja cerita pasal Rasulullah walaupun saya tahu mulut saya tak layak, hati saya tak layak, saya tahu benda ni sebab dengan amalan saya, dengan dosa saya, zikir saya tak banyak dan sebagainya. Tapi kalau tak cerita ni dia rasa macam nak cerita juga. Sebab aku tahu cerita ni, aku nak cerita kat semua orang. Dia macam itulah Maafkan saya Ustaz Yang baik itu semua daripada Allah, yang lemah daripada saya lah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Yang mana baik semua Allah, yang buruk ni semua saya lah lemah. Apa saya nak kata? Nabi, dalam hidup zaman Nabi ni, semua sahabat akan tengok Nabi dan mereka akan bawa balik apa yang mereka belajar dan cerita pasal Nabi kepada ahli keluarga mereka, dan ahli keluarga mereka akan mengamalkannya seperti mana baginda Nabi. Maka para sahabat yang kecil-kecil, yang muda-muda, mereka kata apa? Mereka kata, mak bapak kami menceritakan kepada kami tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka menceritakan Al-Quran kepada kami. Bayangkan, Al-Quran kena baca. Contohnya Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim ini Nabi baca macam ni. Zalikal kitabu la raiba fihi, boleh berhenti di sini dan boleh berhenti juga di depan, tapi jangan berhenti di belakang. Diceritakan maknanya. Zalika ini apa maknanya, yang ni apa maknanya, yang ni apa maknanya. Bayangkan begitu lumatnya mereka menceritakan hukum hakam Al-Quran, begitu lumatlah mereka menceritakan tentang kepribadian Nabi kepada ahli keluarga mereka. So apa poin yang kita dapat di sini? Mereka yang menjadi hebat di zaman Nabi ialah memerhati karakter baginda Nabi. Maka bagi anak yang degil sebenarnya, kita yang kena tunjuk contoh toladan ekstra dekat dia. Ini homework yang mesti kita kena buat. Ini adalah homework yang mesti kita kena buat. Sebagai seorang bapa, saya sangat terasa benda ni. Ustaz, saya nak cerita ke orang, wallahi wala fakhra, bukan saya belagak Ustaz ya. Anak pertama saya dengan anak kedua, iaitu Don Mustafa dengan Don Ibrahim, mereka kongsi tarikh hari jadi sama Ustaz. Hari yang sama ke? 18 hari bulan 1, dua-dua lahir. Seorang lahir 18 hari bulan 1, 2014. Seorang lahir 18 hari bulan 1, 2016. Sama tarikh. Bab terror tak terror tu cerita lain Ustaz. Tu belakang bincang. Tu belakang bincang. Sulaiman lahir 11 hari bulan Februari. Dia lahir bulan 2. Maknanya nampak di situ ada usaha nak bagi sama juga. Tapi tak. Mak daripada isteri saya, tarikh lahir dia 20 hari bulan 1. So saya 18 hari bulan 1, 18 hari bulan 1, 19 tak ada lagi, 20 hari bulan 1 dah. Jadi saya nak bagi tahu kata, walaupun mereka ketiga-tiga ni, empat-empat ni dekat, tapi karakter mereka berbeza semua. Anak saya berbeza, totally berbeza. Yang anak sulung Mustafa berbeza dengan Ibrahim. Makanya perwatakan yang kita main Ustaz, mestilah perwatakan yang berbeza kepada kedua-duanya. Kita tak boleh layan mereka sama berdasarkan hadis Nabi. Apa dia? Ketika mana datang kepada Nabi, 3 orang pemuda tanya Nabi 3 soalan yang sama. Ayyu amal afdal? Mereka tanya hak tu ya. Ayyu amal afdal? Wahai Nabi, apa amalan yang paling afdal? Lelaki yang pertama Nabi jawab, apa dia? Birrul walid. As-salatu ala miqatiha. Semayang di awal waktu. Yang kedua tanya kat Nabi, ayyu amal afdal? Nabi jawab kata birrul walidain. Kemudian yang ketiga tanya, ayyu amal afdal? Nabi kata al-jihadu fi sabilillah. 3 orang tanya 3 soalan yang sama, 3 jawapan yang berbeza baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi. Kenapa? Sebab nak tunjukkan kata khutbun nas, kita bercakap dengan manusia biqadari uqulihim, dengan kadar akal mereka, bukan akal kita. Yang ni kita selalu salah, especially para asatizah juga. Ustaz-ustaz pun sama juga. Kita ceramah bukan nak tunjuk kita pandai.
Betul, Kita ceramah kena bagi orang yang dengar tu pandai. Lebih pandai daripada kita. Betul. Saya ceramah tak boleh nak tunjuk kata saya pandai. Kalau saya ceramah tunjuk saya pandai, bodoh saya. Saya hari ni bagikan apa perkongsian untuk nak bagi semua yang tengok video kita jadi lebih pandai daripada kita dua, Ustaz. Betul, Ustaz. Sebab apa? Kita bercakap berkadar kepada masyarakat. Kita bercakap berkadar kepada anak kita. Jadi amalan ini kena terap masuk dalam keluarga. Anak pertama punya cara bercakap berbeza. Anak kedua berbeza. Anak ketiga berbeza. Walaupun tarikh lahir sama, sekadar nak ulang balik bagi orang tahu lah. Sekadar nak bagi tahu. Walaupun tarikh lahir sama, walaupun anak kembar macam yang disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz Al-Alim, itu Ustaz Dr. Zakir Naik sebut ketika jawab, dia kata apa? Even orang kembar pun, kalau kita nak jatuhkan hukuman, kita cari hak kembar dia kita tak jumpa, kita tak akan hukum yang kembar dia satu lagi. Betul tak betul? Betul, Ustaz. Sebab dia dua orang yang berbeza. Walaupun dia kembar. Muka sama, seiras dan sebagainya. Samalah kita. Soalan dia ialah, susah tak susah? Jawapan dia susah. Sebab itu Islam dia tak bagi kita, umat dia, berdiri di atas fizikal semata-mata. Dia tak bagi kita berdiri di atas fizikal semata-mata. Kerana itu dalam Islam, kita mesti iringi kita punya pembinaan dan pembentukan keluarga dengan doa. Mana kita dapat contoh teladan ini? Daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika mana Nabi Ibrahim membentuk keluarga Nabi Ibrahim, bayangkan anak Nabi Ibrahim ni, saya tunjuk orang kata apa, contoh lah no. Anak Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ismail. Ada sebahagian kata Nabi Ishaq, tapi cenderungnya Nabi Ismail. Anak Nabi Ismail itu, sebab ada hadis Nabi kata, anak ibnu Zarihain. Aku ni anak, hadisnya, atau kama qala, sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku anak kepada dua orang yang disembelih. Satu bapa Nabi Abdullah, ketika zaman hidup bapa Nabi biasa nak disembelih. Dan satu lagi Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nak disembelih juga. Jadi bayangkan anak Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail, ketika mana usianya hanya beberapa tahun, 8 tahun sebahagian riwayat kata, ada kata 10 tahun. Baik, ala kulli hal, ketika di usia yang sangat muda itu, anaknya begitu soleh. Ketika mana bapa dia kata, wahai anak, aku tengok aku sembelih kamu dalam mimpi, apa kamu kata? Maka jawab Nabi Ismail alaihi wassalam, kata Nabi Ismail, wahai ayah, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, sembelihlah aku, ikut perintah Allah, ayah akan dapati aku orang yang sabar. Maknanya anak ni memang baik sungguh. Tetapi dalam mendidik anak ini, Nabi Ibrahim tetap berkata, apa kata Nabi Ibrahim? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Apa dalam ayat ni kata, seolah-olah nak bagi tahu kata Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya dilahirkan daripada zuriatnya menjadi imam, menjadi ketua bagi setiap umat. Dia iringi pembentukan keluarga dengan doa. Sebab tu kita, bila anak kita tak dengar cakap, anak kita ada yang tak kena, untuk orang macam saya yang kerdil, berdasarkan seperti mana kata Dr. Fadilah Kamsah, seperti mana kata Dr. Bahiyah dalam kuliah-kuliah mereka yang kita ambil, mereka kata apa? Kita ibu bapa ni kena tunjuk contoh teladan dulu. Anak pertama, cara kita jawab soalan dia macam ni. Anak kedua, kita tak boleh jawab soalan sama macam anak pertama. Sebab dia tak akan puas hati kerana pada dia lain. Betul, Ustaz. Saya berani highlight benda ni. Sebab ada orang kata, Ustaz, ada je orang yang sama tarikh lahir dengan mak dia. Sama tarikh lahir dengan mak kita, itu benda lain, doktor kata kat kami. Sebab masa doktor yang sambut kami, anak kami tu, dia teruja sangat. Dia kata, Ustaz, ni jarang boleh dapat macam ni. Apa dia? Anak pertama, anak kedua sama tarikh lahir. Sebab selalunya orang anak sama tarikh lahir dengan ibu bapa senang. Boleh pilih tarikh. Contohnya induce ke, senang boleh pilih tarikh.
ataupun Caesar. Kita belah perut, bawa keluar anak, ikut tarikh sama dengan mak bapak. Hak yang ni senang orang kata, orang boleh buat. Tapi anak pertama dengan anak kedua nak lahir pada waktu yang sama, ini benda yang susah. Jadi Allah kurniakan benda itu untuk saya bagi tahu sebagai bukti hidup bahawa Allah menciptakan anak kita berbeza. Dan cara kita jawab soalan dengan anak pertama, dengan anak kedua adalah berbeza dengan anak ketiga. Jadi bila saya kata macam ni, saya nak bagi bukti kata apa? Bila anak kita degil, boleh jadi kita jawab jawapan kepada dia, kita bagi arahan kepada dia sama macam kita bagi arahan kepada anak-anak yang lain. Yang dia tak boleh cerna perkataan itu. Yang ni Ustaz, ni saya belajar. Ni saya kata saya belajar bila mana saya ada anak. Apa dia Ustaz? Benda ni dia ada soalan dalam otak kita. Kita jadi macam awak tak solve problem aku ni, awak tak solve problem awak tak solve. Tapi bila saya bertemu dengan seorang doktor pakar kanak-kanak, baru saya dapat jawapan. Beliau adalah doktor yang terlibat dalam buat program Omar dan Hana. Kalau kawan-kawan semua biasa tengok, dalam Omar Hana, dia ada beberapa kepakaran yang diguna pakai supaya Omar Hana, kita tak maulah nanti ada calar dalam penyampaian agama dia. Jadi macam contoh penyampaian agama, saya dengan Ustaz Nushi akan jaga syariah dia. Untuk anak-anak, dia ada pakar dia. Doktor pakar yang jaga anak-anak ni dalam ni, ketika mana mesyuarat dengan kami, antara benda yang doktor ni selalu highlight dekat kami. Apa dia? Perkataan ni budak faham atau tidak. Saya mula-mula tak dapat tangkap Ustaz. Tu saya kata saya belajar ni, saya nak share dengan semua orang. Pengalaman saya. Doktor pakar ni dia kata, minta maaf Ustaz ni saya nak tanya, kalau perkataan syurga itu indah, budak-budak faham atau tidak? Dia suka tanya soalan begitu. Bagi kita, syurga itu indah adalah ayat Al-Quran. Betul tak betul Ustaz? Betul Ustaz. Kita bagi tahu ke anak kita, syurga itu indah berdasarkan ayat Al-Quran. Betul. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. Saya baca lagi sekali. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Dia main bila ni dia jadi lupa. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sadaqallahul azim. Ni antara gambaran lah. Ada lagi ayat yang lain. Bagi tahulah mengalir air dia, tamannya indah, dalam dia ada bidadari yang sentiasa darahnya terpelihara, dia sentiasa jadi anak dara. Baca pula surah Al-Waqi'ah. Jadi indah dah Ustaz, indah. Syurga ni indah. Jadi bila kita cakap dekat budak, buat perangai elok-elok nanti masuk syurga. Syurga ni indah. Doktor pakar tu tanya dekat kami. Dia kata, Ustaz, syurga itu indah, budak faham atau tidak? Dari situlah terdetik di otak saya. Astaghfirullahalazim. Aku bapak jenis apa selama ni aku? Ni. Jadi saya cerita kat semua orang, pengalaman saya jadi bapa, supaya jangan semua orang jadi macam saya. Semua orang mesti tak usah buat kesilapan yang sama saya buat. Saya kadang-kadang kata, awat anak aku tak mau dengar aku duk cakap. Bila saya kata, bang, ambil yang tu. Dia boleh duk tengok saya duk buat lagu tu. Klipok biji mata dia. Bila kita cakap lagu tu dia tak dengar, kita akan kata dekat dia, kan abati duk kata pi ambil, awak duk buat tak faham. Sebenarnya perkataan kita bagi arahan tadi tu, dia tak faham. Macam mana nak cerna benda tu kat otak dia. Dia budak. Dia baby. Dia adalah anak-anak. Dia kecil. Dia baru 4 tahun. Dia baru 6 tahun. Otak dia bukan otak kita.
Saya 36 tahun, anak saya 6 tahun. Dia tak boleh fikir macam mana kita 36 tahun. Bila kita kata lagu tu dia tak dengar, kita akan kata dia degil. Dia anak yang degil tak menjadi. Sedangkan bahasa yang kita guna tak klik dengan dia. Betul. Inilah ya Allah, saya Ustaz. Saya belajar Ustaz benar ni. Saya bila doktor tu kata, pam lagu tu, saya jadi macam astaghfirullahalazim. Doktor, tolong ulang balik perkataan doktor tadi tu. Doktor tu pun ulang balik. Dia kata, Ustaz, sebenarnya ada perkataan yang budak tak boleh tangkap. Contohnya ialah bahasa kita kata Abstrak. Benda yang mutasyabbihat dalam bahasa Melayu. Contohnya macam ni. Mati. Contoh perkataan mati. Allah tidak mati. Sedangkan budak-budak tahu semua mati. Boleh faham tak? Okay. Jadi bila kita kata dekat anak kita Allah tidak mati, dia tak akan faham perkataan tu sampai bila-bila. Kita kena olah ayat tu lagi. Dia macam tu. Sebab bagi dia, mati ni benda betul. Kalau Allah tak mati, Allah tak betul. Boleh faham tak? Boleh. Okay. Dia bukan masalah akidah. Boleh faham tak? Kita bila kita kata lagu tu, dia kata, Mak, cik tak faham lah. Ni teruk sangat benda ni tak faham. Dah, otak dia tak boleh cerna. Sebab mati adalah benda betul. Dia tengok kucing dia mati. Dia tengok kawan dia mati. Dia tengok pakcik dia mati. Mati ni benda real. Bila kita kata kat dia, Allah tak mati, maknanya Allah tidak real dalam bahasa dia. Boleh faham tak? Ya, betul. Jadi bila kita, itu salah satu contoh lah. Saya nak bagi yang panjang lagi. Dia kena doktor tu cakap. Baru kupas. Sebab dia bagi contoh perkataan ayah saya macam, dahsyat. Betul lah. Patutnya sebab tu kita, ustaz-ustaz, ilmu lagu ni kita kena ada. Sebab kalau tidak, kita akan give up ketika mana kita berceramah. Kita, contohnya ustaz beritahu kat depa kan. Kita beritahu kat depa kata, contoh kan. Bila saya nak bagi contoh ni dia tak keluar. Contoh yang doktor tu bagi. Kami bincang tajuk apa perkataan segar kot. Segar diingatan. Yes. Segar diingatan. Okey? Segar ni apa untuk kita? Okay. Segar ni untuk budak ialah pokok segar, badan segar. Tapi kalau segar diingatan, macam mana nak letak pokok dengan badan tu dekat ingatan? Budak dia tak boleh cerna bila kita kata dekat dia masih segar diingatan. Budak bila dengar perkataan tu dia jadi cik tak faham lah. Ustaz boleh faham tak maksud saya? Kita kena cari perkataan yang senang lah untuk dia faham. Ya. Dia tak sampai. Ustaz kena ingat tau. Satu benda yang doktor tu highlight kat saya. Bila kita marah, macam mana kita nak cari perkataan yang sesuai? Itu cabarannya. Sebab tu Nabi kata, la taghdab. Jangan marah. Bila kita marah, kita tak akan jumpa perkataan yang sesuai untuk anak kita. Yang ni saya belajar. Okey, mari saya cerita kat Ustaz satu contoh. Ni tapi benda ni berlaku dekat saya, yang saya belajar Ustaz. Saya menyesal sampai hari ni Ustaz. Benda ni berlaku sekali je dalam hidup saya. Sekali. Taubat Ustaz, tak berlaku dah insya-Allah sampai bila-bila benda ni. Tak mau dah Ustaz. Sebab nampak sangat kita ni tak ada ilmu Ustaz, dan saya malu dengan anak-anak saya. Sebab apa? Yeah. Sebab saya nak anak dan nak jadi bapa dalam keadaan saya tak ada ilmu. Suatu hari saya balik Ustaz. Saya balik daripada pejabat. Daripada kuis lah saya balik. Ini pada tahun 2014-2015 Ustaz. Maknanya way back 6 years ago lah. Saya balik kerja penat Ustaz. Kita balik kerja pukul 5.30, 6 tu kita balik, kita sampai rumah. Saya matikan enjin kereta, saya balik rumah, saya pergi ambil anak saya. Anak saya nama Mustafa. Masa tu anak saya Mustafa je yang ada. Sulung.
Anak sulung je ada Ustaz. Mak bapak saya kebetulan duk ada di rumah saya waktu tu Ustaz. Okey. Bapak saya ni antara terus nak cerita benda ni jadi panas kepala terus Ustaz. Sebab impact dia kepada saya. Impact dia kepada saya Ustaz. Kesan yang cerita ni beri. Cerita ni beri kepada saya. Sehingga saya malu sebab bila tajuk mak bapak je. Bila kata, Ustaz tolong cerita Ustaz pasal mak bapak ni mendidik cara Rasulullah. Saya dalam hati macam mana aku nak cerita. Aku pun biasa salah. Aku nak ajar apa kat orang. Macam tu Ustaz faham tak? Jadi bila saya balik tu saya penat. Saya ingat lagi saya pakai kemeja Ustaz. Saya pakai kemeja. Saya balik kerja. Masa tu nak jadi cerita Mustafa ni time maghrib dia nak menangis. Dia bukannya pasal jin syaitan apa, tidak. Sebenarnya setiap kali nak dekat maghrib tu lah saya baru nak balik. Jadi dia nak attention kita. Dan dia nak manja. Ustaz faham Ustaz, saya tiap-tiap malam Ustaz, saya tidur, saya peluk anak saya ni Ustaz, tiap-tiap malam sampai ke malam semalam Ustaz. Saya tidur hak seorang belah kanan, seorang belah kiri, hak yang kecil ni yang Sulaiman dia duduk dengan mak dia. Daripada anak saya yang sulung Ustaz, daripada Mustafa saya tidur lagu tu, dengan Ibrahim saya tidur lagu tu, andai kata Husna isteri saya on call malam, Sulaiman ada dengan saya, Sulaiman pun duduk dengan saya, anak-anak saya. Ustaz bayangkan saya tidur macam tu dengan anak saya. Tetapi bila saya balik kerja, mereka masih lagi craving untuk dapatkan attention. Saya sangatlah macam terasa hati sekiranya ada mak bapak yang mereka tak dapat buat macam tu dengan anak mereka. Dan bila anak mereka lebih-lebih lagi lah akan craving meminta perhatian daripada mereka. Ustaz faham tak? Maksud saya. Saya duduk dengan anak saya. Itu pun mereka nak perhatian saya. Bayangkan yang mana yang tak tidur peluk anak-anak. Kemudian anak-anak akan perlukan dia punya perhatian. Kemudian dia saya sayu Ustaz. Jadi benda ni kesan daripada saya belajar Ustaz. Benda yang jadi dalam hidup saya. Jadi saya balik, Mustafa dia nak menangis Ustaz. Dia duduk, dia nak menangis. Masa tu umur dia baru setengah. Ayah dengan mak saya duduk ada di meja makan, tengah makan maghrib. Mak dengan ayah saya selalu makan awal. Makan malam awal. So saya pergi mereka boleh sembahyang maghrib, Aisyah, lepas tu mereka boleh tidur. Okey? Mak pak saya begitu. Jadi bila saya balik tu Mustafa nangis. Bila menangis, kali pertama saya okey Ustaz. Saya kata, sabar tunggu Ustaz, jangan duduk nangis ni, maghrib ni tak elok oleh tak suruh menangis. Sekali, dua kali. Manalah anak kita faham, maghrib menangis tak elok. Ustaz, budak setahun setengah, mana cerna perkataan maghrib menangis tak elok. Kemudian dia duduk menangis. Saya penat Ustaz. Dia punya Swiss marah tu dia on Swiss marah tu Ustaz. Dia on Swiss tu Ustaz. Dia menangis. Saya pegang dia Ustaz kat tangan dia dua-dua ni. Saya angkat dia Ustaz. Saya goncang dia Ustaz. Saya kata, hai. Saya kata lagu tu. Elok saya kata, hai. Ni bapak saya, Tok Wan. Tok Wan ni dia lain sikit. Bapak saya dia tengok macam tu dah lah. Saya buat tu depan bapak saya lah. Sebab saya masuk rumah. Meja makan depan tu. Anak saya kat tengah-tengah ni. Jadi saya angkat dia tu tang sini. Bapak dengan mak saya duduk ada dekat meja makan. Bapak saya nampak macam tu. Dia ketuk meja tak? Kuat bapak saya ketuk meja. Kedung dia ketuk meja tu. Dia kata, hang tinggal dia. Hang pergi atas, ni mandi. Bapak saya cakap dulu tu. So saya pegang dia tu. Tapi itulah kata tu. Bila kok mana pun kita kena kontrol diri kita. Betul, Bila saya pegang lagu tu dia, saya kata, hai, ayah saya ketuk meja. Rasional saya tu segera datang. Saya letak dia. Terus saya naik atas pergi mandi. Lepas tu ayah saya dia beletak lah. Lepas tu kita kena marah lah. Standard lah. Itu standard. Kita belajar. Tapi point saya nak bagi tahu dekat semua orang. Bila saya kenang balik benda tu. Itu yang saya kata. Saya ni bapak jenis apa saya ni. Sebab tu sampai anak ketiga dah ni Ustaz. Setakat ni Alhamdulillah. Tak berlaku lagi benda lagu tu. Sekali tu cukup. Mengajar saya. Dan saya cuba nak share dengan semua orang. Anak kita degil, satu sebab kita punya contoh teladan. Yang kedua, bahasa kita. Anak tak akan cerna perkataan susah.
Dia hanya cerna perkataan angkat, duduk, pandai, bravo. Dia akan faham itu saja. Betul. Dan yang ketiga, doa. Hak ni para Habib pesan pada saya. Habib Ali pesan pada saya. Ustaz Muhadir Jul pesan. Ustaz Tuan Guru Fahmi Zamzam pesan. Bacalah surah Taha, surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Hembuhlah di ubun-ubun anak kita. InsyaAllah, mereka akan dengar cakap kita dan mereka dipelihara daripada berzina. Oh, Surah Taha, Ustaz? tiap-tiap 1 malam. ke 5 ke? Surah Taha 1-5. Yang kedua, surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Itu sampai habis, hembuih di ubun-ubun anak kita. Tiup kat dia. Ustaz, saya sampai semalam masih buat dekat anak saya, Ustaz. Sebab saya pun tak tahu masa depan anak saya macam mana. Dengan adanya saya sebagai bapa yang tak sempurna elok ni, bapa yang duk buat salah ni, hanya Allah saja saya harap boleh jaga anak-anak saya. Okey. Wallahu a'lamu bis-shawab. Minta maaf Ustaz kalau tak jawab soalan. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi yang dengar ni tolong catat. Jadi anak yang hyperaktif, salah satunya kita nak lembutkan hati anak kita dengan membaca surah Taha 1 hingga 5. Boleh tulis kat komen tu supaya semua dapat tengok. Surah Taha 1 hingga 5 dan baca surah Al-Qadr. Yang mana kita sentiasa baca surah ni semasa Ramadan. Jadi jangan tinggalkan. Lepas Ramadan pun jangan tinggalkan surah ni. Kemudian tiupkan dekat ubun-ubun anak-anak lah. Ubun anak-anak kita. InsyaAllah lembut hati mereka dan dengar, dan mereka pun akan dengar cakap kita lah insyaAllah. Jadi saya Ustaz, sekarang ni memang saya ada anak 3 orang. Tetapi bila dekat tadika dengan taska tak jadi 3 orang. Jadi 30 orang. Jadi dia berbeza. Nak jaga 3 orang ni dengan 30 orang. Dia berbeza lah. Macam tadi Ustaz katakan, walaupun tarikh lahir sama tapi memang perangai tak sama, takkan sama benda ni. Sebab apa? Didikan tu bukannya keluar masa kita anak tu keluar baru kita didik, bukan. Didikan anak tu bermula dalam perut lagi. Dalam perut lagi. Sebab itulah anak kita tu berbeza-beza kan. Lahir hari yang sama, tarikh yang sama tapi perangai berbeza. Kenapa? Sebab dia didikan tu bermula dalam perut lagi sebenarnya. Kemudian tadi Ustaz kata, saya suka yang tadi tu, yang syurga itu indah, memang bagi kita bagus. Tetapi anak tak tercapai lagi benda tu. Macam dekat ni lah kita pesan dekat anak-anak. Saya nak cari perkataan yang mudah kan. Kadang-kadang bila pesan, jangan nakal, nanti Allah marah. Kemudian dia tanya. Kita habaq kat dia, kita habaq dia Allah tu kasih sayang. Bila kita kata Allah marah, dia tak boleh faham. Macam mana Allah marah? Tak boleh terima. Allah main pukul dia ke? Allah main... Mula dah termenung. Dia termenung kita. Tu. Jadi Ustaz, dia lain orang, lain budak, lain perangai lah. Okay. Sekarang ni Ustaz, anak-anak sekarang ni dicabar, ada dugaan pula dengan apa? Gadget. Gadget. Zaman sekarang ni penuh dengan dugaan Ustaz. Gadget. Zaman dulu kita dengan guli, dengan congkak, dengan lain-lain. Tapi sekarang je gadget. Benda tu tak bercakap. Tak bercakap. Benda lah ni. Dia duduk diam je. Duduk diam. 5 jam pun tak apa Ustaz. Tengok gadget. Ustaz pun mesti pernah mengalami Ustaz kan? Saya pun mengalami. Saya memang. Dia ada jadual ya. Kena ada jadual. Jadi macam mana kita nak mengawal ke, nak halang ke anak kita tu daripada penuh, kehidupan ni penuh dengan gadget. Macam mana Ustaz? Silakan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Benar ni saya belajar daripada Habib-Habib. Orang tanya kenapa sebut Habib-Habib? Kerana Habib-Habib ini adalah mereka yang berketurunan daripada silsilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya keturunan saya bukan keturunan Rasulullah, keturunan saya bukan keturunan Rasulullah. Kita semua main daripada anak cucu Nabi Adam, betul. Tapi silsilah kita bukan silsilah Rasulullah. Saya godfather Ustaz, Don, Samsing, Mafia. Jadi keturunan saya bukanlah itu pun
ada zuriat yang boleh jadi ustaz, bayangkan kalau darah mereka yang mengalir itu adalah darah yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis ketika mendidik anak kita, Nabi kata, "Allimu auladakum hubbun nabi wa hubbu ahli baitihi wa qiraatil Quran." Wa qiraatul Quran. Ajarkan anak kamu cinta Nabi, cinta ahli keluarga Nabi dan membaca Al-Quran. Mengajarkan ahli keluarga kita untuk mencintai ahli keluarga Nabi ni. Kenapa? Kerana sudah barang pasti sekiranya kita pun boleh jadi baik dalam keadaan dalam keadaan macam ni, ayat dia macam ni. Kita diajar untuk memuliakan ahli keluarga Nabi adalah disebabkan oleh sekiranya keturunan kita yang kita tak tahu pucuk pangkal dia pergi ke mana. Kita tak tahu pucuk pangkal keluarga kita ni pergi ke mana. Pun kita rasa kita nak jadi orang yang baik dan berusaha jadi orang yang baik. Bayangkan orang itu adalah datang daripada susur galur keturunan yang baik. Dan yang baik itu pula datang daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah barang pasti, sebab tu dalam kitab lama dia kata kan, sudah barang pasti, maknanya sudah pastilah bunda, tidak dapat tidak, memang keturunan mereka ini ada kebaikan ya. Jadi kita tengok Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali Zainal Abidin, Al-Kaf ada, Al-Hamid ada, kita ada Habib-Habib yang lain yang ramai di atas muka bumi, di Indonesia, di Malaysia, di Johor, di Terengganu, di Brunei, Singapura, Sagaf, ramai di Singapura, Al-Haddad. Semua mereka ini kita lihat bagaimana mereka, kita kata apa? Yang saya kata saya belajar daripada mereka. Sebab Ustaz tanya kan, Ustaz tanya soalan tadi, kalau saya silap Ustaz saya untuk fahamkan soalan tadi ya. Ustaz kata kita ada anak, kita tak, macam mana kita nak dapat cara hidup dengan gadget, dugaan, cabaran dia macam mana? Ustaz. Salah satu amalan keluarga Nabi ni ialah menyibukkan keluarga dengan majlis ilmu. Sebab itu patutnya menjadi amalan kepada kita, di rumah kita kena ada majlis ilmu, Ustaz. Jadi bila kita sentiasa hidupkan majlis ilmu, tak dapat tidak keluarga kita mesti participate. Ustaz, benda ni saya belajar. Nah, orang kata apa? Meyakinkan saya. Bukan saya belajar baru nak belajar. Tak. Kita duk amal. Baru-baru ni di bulan Ramadan adalah satu benda yang azim lah bagi saya, Ustaz. InsyaAllah. Saya nak kongsi dengan Ustaz. Dua cerita. Satu cerita yang saya belajar secara peribadi. Satu lagi cerita kawan saya. Semua orang yang mana tengok ni, kalau tengok dekat Facebook, boleh cari nama ni, tekan, tengoklah Facebook dia. Siapa, Ustaz? Kawan saya ni belajar dengan saya di Mesir sekali, duduk serumah dengan saya di Mesir sekali, Ustaz. 2 tahun kami duduk sekali. Alright, so saya cerita kawan saya dulu. Sebab dia lagi terror. Apa dia, Ustaz? Nama beliau, ni dengar elok-elok dulu. Bila saya highlightkan benda, tujuan dia bukan nak, orang kata apa, ada setengah orang bila dia dengar kita highlight certain benda, dia kata, oh, syok sangat nak sembang perkara-perkara lagu ni. Contohnya bila kita kata kahwin. Oh, syok sangat. Ustaz cerita kahwin ni suka sangat. Saya kata, ustaz ni dia tahu hak kahwin saja. Kalaulah dia tahu boleh duk cerita pasal Beyonce ke, Nicki Minaj ke apa ke, orang tahulah kita duk tengok cerita tak senonoh. Pasal itulah orang-orang tua-tua, tok guru dia cerita kahwin saja. Barulah dapat. Jadi bila saya highlight benda ni, bukan kita seronok nak cerita benda ni. Kita nak habaq kata, bayangkan komitmen dia. Tapi macam mana dia boleh hasilkan keluarga yang macam tu? Boleh dapat? Ustaz faham? Ya. Time saya nak sebut benda ni pula, isteri saya melintah duduk depan ni, kata melintah malaikat 44 ni.
Patut. Saya nak cerita benda ni dia ada je malaikat melintas. Jadi saya highlightkan siap-siap supaya orang semua faham. Sebab kita tak mahu orang salah faham dalam huraian kita. Sebab salah faham ni bahaya dalam pengajian ilmu. Okey, tengok Tengok Ustaz. Kawan saya nama, kalau tengok dalam Instagram dia, dalam Facebook dia, Syaraf, SYARAF. Syaraf, sempang, jarak lah, jarak bukannya ni, space bar tu, jarak, Din, DEAN, Din. Syaraf Din. Syarafuddin ni masa di belajar dulu, Allahu Akbar, duduk dalam bilik ni mengulang Quran. Power Ustaz. Ramadan baru ni dia buat rekod Ustaz. Ustaz tahu dia khatam Quran berapa kali? Berapa? 2. Dia dan keluarganya. Ustaz tahu tak Ramadan baru ni dia khatam Quran berapa kali? Berapa kali Ustaz? 25 kali. Oh dia kan. Masya-Allah. Hebat Ustaz. Dia. Nak saya highlightkan pula di sini, bukan saya nak cari gaduh dengan orang. Saya bukan nak cari gaduh. Saya cuma nak bagi tahu kata, dia seorang khatam. Dia bawa keluarga dia bukan satu keluarga Ustaz. Dia ada 2 keluarga. Dia ada 2 isteri. Dia ada 2 isteri dan khatam sekali ramai-ramai. 25 kali Ustaz. Kalau untuk kita, gila. Nak abang lagu tu. Tapi, Ustaz bayangkan, sempatkah mereka nak buat benda-benda tak elok Ustaz? Tak ada nak tu. Hak perkataan tu saya nak daripada Ustaz. Bila mereka sibuk, bila untuk orang macam kita, orang biasa, kita nak buat khatam Quran sampai 25 kali, kita tak mampu Ustaz. Dalam masa 30 hari, 25 kali khatam Quran. Mana kita mampu? Untuk orang macam kita, benda yang kita kena buat adalah menghidupkan majlis ilmu. Macam mak saya buat majlis Quran di rumah. Mak saya buat pengajian Quran di rumah dan panggil ustaz main mengajak di rumah. Satu mengajak Quran, satu mengajak ilmu. Satu mengajak Quran, satu mengajak ilmu. Dulu ni masa kami kecil-kecil. Di rumah. Untuk masyarakat pula, mak bapak saya bersusah payah telefon perpustakaan bergerak supaya mai duduk mai dekat kawasan taman kami tu untuk bantu anak-anak supaya sibukkan diri seminggu 2 kali perpustakaan bergerak mai. Tapi perpustakaan bergerak tu pun dia bersamak banyak lah sebab kami pinjam buku tak pulang balik. Tapi perpustakaan tu kalau teringat balik saya tak pulang buku apa semua mereka halal. Tengok jadi ustaz mereka kata Alhamdulillah. Halal. Dia kata halal tu. Rebuih buku minum jadi halal. Tak. Jadi Ustaz, daripada mula kita ceramah. Tak, bukan. Ni bini duk berdiri kat depan. Saya duk gelak macam ni. Dia kata, ambil gelak banyak Ustaz. Saya selama sejam, baru 8 minit gelak dengan Ustaz. Dia kata kita gelak banyak. Hak yang tadi kita serius, punya sedih, punya nak bagi orang faham. Dia pun tak tengok. Dia pun tak tahu. Dia pun baru tengok hak kita gelak. Hak Tuhan pun hantar dia pun main time kita gelak. Bahaya tu. Bahaya. Dia nak tu kata tu. Salah faham ni susah. Dia nak kena mengambil masa, nak kena hurai, nak bagi faham. Sekejap bila kita highlight lagu tu, dia kata, oh hampa mau duk cerita pasal nak kahwin dulu. Tidak. Kita nak abad kata komitmen dia itu. Dia buat macam tu kepada keluarga dia, sudah barang pasti keluarga dia tak sempat nak buang masa, nak mengata orang. Pasal apa? Mai sini ni, kita nak khatam banyak kali ni. Daripada pukul 7 pagi sampai pukul 11 pagi, juzuk 1 sampai 10 mesti habis. Daripada pukul 2 sampai pukul 5-6, juzuk 11 sampai juzuk 20. Lepas buka puasa tarawih, habiskan baki lagi 10 juzuk, jangan tidur selagi tak habis. Tu dia Ustaz. Hebat Ustaz. Ni bukti hidup. Saya bagi tahu supaya orang pergi tengok Facebook dia, pilah tanya dia. Sebab kalau orang kata nak belajar keluarga baik, lebih baik belajar daripada dia daripada belajar dengan saya. Saya pun polis pun ada untuk jaga. Okey. Yang cerita kedua yang saya belajar Ustaz, yang saya punya pengalaman peribadi. Masa bulan Ramadan baru ni kan kita PKP. Kita duduk di rumah tak boleh pergi mana, betul Ustaz? Ya betul. Maka saya wujudkan dua
saya wujudkan 2 majlis tadarus. Satu majlis tadarus keluarga mak saya, satu majlis tadarus keluarga ayah saya. Allah. Keluarga mak saya buat siang, keluarga ayah saya buat malam. Ustaz, baru 2 majlis tadarus sehari Ustaz. Tak sempat Ustaz nak buat benda pelik-pelik tak dan. Sebab duk ligan. Hak ni tadarus, hak ni sat lagi, hak ni tadarus, sat lagi tu. Lepas tu kuliah pula. Lepas tu sat lagi nak on tadarus pukul 11 malam. Sat lagi nak ni, tak dan. Duk sibuk tu ya. Bukan macam kawan kita hak khatam 25 kali. Saya khatam 2 kali ya Ustaz. Sebab 2 majlis tadarus, khatam 2 kali je. Itu pun kita tak sempat nak cederakan. Bagi saya, this is the best Ramadan ever lah saya dapat. Walaupun saya PKP, dapat tumpu. Walaupun PKP. Saya dapat tarawih dengan isteri saya. Boleh kekal maintain 20 rakaat. Boleh kekal maintain 20 rakaat. Tak ada yang tergelincir, kita kata. Boleh masih kira orang kata apa? Point dia, betul lah kehidupan para habib. Apa dia? Sibukkan keluarga dengan majlis ilmu. InsyaAllah keluarga kita tak sempat nak buat benda pelik-pelik. Jadi kalau kita tak sibuk, anak-anak dia akan menyibukkan diri dia. Sebab itu sifat manusia. Sebab tu saya dah cerita ke Ustaz. Ustaz, untuk belajar pasal, untuk ni kita sampai pukul berapa Ustaz? Habis dah kot? Ni keralah kot soalan. Boleh setengah. Ni keralah soalan kita. Lepas tu kita ambil lah soalan orang sikit apa-apa, lebih kurang. Lepas tu habis awal sikit, tak apa Ustaz. Sebab saat lagi saya ada pula satu lagi untuk umrah dan haji. Pukul 10.30 saya stop dengan Ustaz, terus saya kena live pula dekat Facebook Mahabatin untuk umrah dan haji pula. Dia ada kursus umrah dan haji malam ni juga. Dia hari Selasa dengan hari Ahad. Okey Ustaz, tak apa. Saya nak bagi tahu kat Ustaz ni. Ustaz, ini tadi kan kita dah cakap spesifik. Kita dah bagi contoh kekurangan kita dan sebagainya. Kita dah bagi cara pemulihan dia, cara pembaikan dia. Ada orang yang lebih hebat daripada kita, lebih alim daripada kita. Kita belajar daripada mereka, kita perbaiki diri kita. Okey, sekarang saya nak bagi tahu umumi. Perkara yang umum, semua orang akan sama buat benda ni. Apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Okey, sebelum saya sambung, titik Ustaz dulu. Kita tanya Ustaz dulu soalan kat semua orang Ustaz. Faham tak selama perbincangan kita ni? Semua orang faham tak? Tolong komen sikit. Nak tahu faham atau tidak saja. Kalau faham tulis kat komen tak faham. Kalau tak faham, kita ulang balik. Kalau faham, Alhamdulillah saya akan sebut point ni. Kita berhenti sekejap. Bagi peluang. Boleh Ustaz? Boleh. Linda. Jadi siapa yang faham boleh tuliskan faham. Yang tak faham boleh tulis tak faham dekat komen Kita tengok siapa yang boleh dapat poin-poin, dan kemudian ada poin-poin yang Ustaz Don bagi tahu, boleh tulislah dekat komen tersebut supaya semua dapat share, semua dapat manfaat insya-Allah. Yang ada soalan boleh tanya soalan ni di komen-komen Sebab kita bukan orang pandai Ustaz. Kita kena tahu orang faham ke tak kita punya perbincangan. Nanti kalau tak nampak macam kita dua sahaja yang syok sendiri. Kalau kita dua syok sendiri, dia bukan jadi jenis solihin. Dia jenis kepala otak hang. Boleh Ustaz? Melawak. Okay Ustaz, tu ramai komen faham. Alhamdulillah faham. Yang mana yang tak faham tulis tak faham. Terus terang tak apa. Kita belajar. Okay. Yang mana yang terlepas tadi, macam mana nak lembutkan hati anak-anak tu. Jangan lupa tulis baca surah Taha 1 hingga 5 dan juga baca surah Al-Qad. Kemudian tiupkan dekat ubun-ubun ubun anak-anak. Insya-Allah. Nak cuba tiup dekat ubun-ubun isteri boleh, terpulang lah. Ni lembut hati ni, ayat untuk lembut hati. Supaya dia dengar cakap kita, dia masak untuk kita insya-Allah. Isteri yang pertama dan isteri selamanya. Nampak tak Ustaz? Nampak macam takut di situ Ustaz. Sebab ada depan ni. Polis sama orang, saya pun ada polis ni. Okey, sambung. Baik, titik tadi saya ambil balik tang situ Ustaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, ni untuk umum Ni ilmu secara umumi untuk semua perkara.
Tadi untuk keluarga spesifik, ni untuk semua perkara tapi benda sama. Apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Ustaz. Pendidikan, kan kita sekarang ni macam mana nak mendidik? Bagaimana kita nak didik? Ustaz highlightkan, besarkan perkataan tu. So, pendidikan adalah proses pembentukan manusia. Pendidikan dia adalah asas kepada proses pembentukan manusia. Nak bentuk manusia, dia tak boleh bentuk dengan cara lain melainkan dengan pendidikan. Sekali lagi saya ulang. Nak bentuk manusia, dia tak boleh bentuk melainkan dengan cara pendidikan. Sebab itu, ulama-ulama dan orang-orang alim di tanah Arab, ada sebahagian mereka menuliskan perkataan murabbi wa murawwid. Saya ulang sekali lagi Ustaz. Murabbi wa murawwid. Murabbi iaitu pendidik, orang yang mendidik, sama ada cikgu, ibu bapa dan sebagainya, kita kata mursyid lah, tapi kat sini perkataan ni murabbi. Murabbi ni dia ambil berat pasal kita dan sebagainya. Dan bezakan dia dengan murawwid. Murawwid ni apa? Pelatih binatang di zoo. So murabbi dengan murawwid mesti dibezakan, kata ulama. Sebab apa? Sebab dengan murawwid menjadi pelatih di zoo, memang singa pun kita boleh tundukkan dia. Singa pun kita boleh petibai lagu tu, dia dengar cakap kita. Tapi dalam hati singa tu dia tunggu peluang aja. Ada peluang dia ngap kita. Berbeza dengan murabbi. Murabbi dia akan jadi seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kan kita kata sastrawan orang yang bukan Islam mengatakan apa? Kami tidak pernah melihat orang mencintai saudaranya seperti mana saudara Muhammad mencintai Muhammad. Betul tak betul Ustaz? Mana ada orang yang sanggup menyerahkan tubuh badannya untuk dihalang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa berani mata dia dilembing, dipanah sehingga terkeluar biji mata dia dan dimasukkan balik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Qatadah, Sayyidina Qatadah. Siapa berani buat macam tu? Sebab tu para sejarawan mengatakan tidak akan jumpa saudara yang mengasihi saudaranya seperti mana saudara Muhammad mengasihi Muhammad. Itu baru murabbi. Dia akan sayang, dia akan datang, dia akan sanjung, dia akan payung orang-orang yang ada di bawah dia. Bila dia tak ada, akan sentiasa ingat, menangis dan meratap kerana mereka adalah murabbi. Jadi sebab tu saya sebut apa? Mendidik manusia mesti dengan pendidikan. Dia tak boleh mendidik manusia dengan cara selain pendidikan. Dia tak akan jadi. Betul Ustaz. Maka bila kita sebut pendidikan, ketahuilah bahawa di dalam Al-Quran ada 76 kali perkataan insan. Ini baru insan Ustaz ya, belum perkataan nas. Saya tak menyentuh perkataan nas, saya tak sebut perkataan hayawan, iaitu manusia juga. Saya tak sentuh perkataan-perkataan Ibni Adam, saya tak sentuh semua tu. Saya hanya sentuh perkataan insan sahaja, ada 76 kali disebut di dalam Al-Quran Ustaz. Satu perkataan tu dia bukanlah maksud insan-insan, tapi dia menggunakan atas root word insan tu juga. Jadi Ustaz, perkataan insan ini ada 76 kali dan sebahagian daripadanya menceritakan tentang kriteria manusia. Contohnya surah contoh surah yang paling simple yang ada ialah surah An-Nisa ayat keempat. Allah Taala kata apa? Saya cari kat sini supaya semua orang dapat tangkap perkataan dia. Surah An-Nisa ayat yang ke-28 Ustaz ya. Surah An-Nisa ayat 28. Ada perkataan insan dekat situ. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Nampak ada perkataan insan dekat situ. Allah cerita kriteria kita. Ini perkataan insan yang paling awal dalam Al-Quran. Iaitu surah An-Nisa ayat yang ke-28. Betul ya? Okey. Apa dia Allah kata?
Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu, Allah kata, aku hendakkan meringankan kepada kamu. Sebab apa? Umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam umat Nabi Musa, sekiranya mereka sedang berjalan kaki nak pergi beribadah, tiba-tiba kaki mereka terpijak najis, maka mereka kena potong kaki mereka, Ustaz. Oh. Itu hukum syariah dia, Ustaz. Ya. Sebab tu Ustaz baca dalam surah Al-Baqarah, kan ada perkataan Nabi Musa kata kepada umat dia apa dia? Apa? Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha bukan. Allahu akbar. Ya. Nabi Musa alaihi salam kata kepada umat Nabi Musa kata macam ni, Ustaz. Nabi Musa kata sekejap, bagi saya masa sekejap ya. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ayat yang ke-54 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 54, apa Nabi Musa kata? Wahai kaum aku, kamu dah buat sesuatu perkara, maka kamu kena bertaubatlah kalau ni, dengan cara kamu bunuhlah diri kamu. Kamu kena ambil saudara kamu, kena pegang senjata, kena bunuh kamu. Barulah diterima taubat kamu. Ni umat dulu punya, Ustaz. Sebab tu jadi umat Nabi Muhammad, kita buat dosa, kita hanya angkat tangan ataupun kita tak angkat tangan pun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita baca macam tu je, Allah terima taubat kita, Ustaz. Punya ringan Allah nak bagi. Sebab apa Allah sambung? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku ciptakan manusia ni lemah. Jadi manusia ni dia ada satu sifat dia lemah. Kita lelaki, kita ada kelemahan kita. Kita ada isteri kita ada kelemahan dia. Kita ada anak kita ada kelemahan dia. Jadi kelemahan ni dia ada dua maksud, dia mutasyabihat juga. Satu, kelemahan kita nak melemahkan orang. Satu lagi kelemahan, dia tu lemah. Dia ada kekurangan dia. Maka kita kena terima semua benda ni, Ustaz. Jadi nak mendidik, kita kena faham karakter manusia, baru kita boleh didik dia. Kalau kita tak faham manusia tu siapa dan apa, kita tak faham anak kita apa karakter dia. Kelemahannya di mana? Apa yang dia lemah? Apa yang melemahkan dia? Lagi kalau tengok dalam surah Yunus, ayat yang ke-12. Cuba tengok surah Yunus. Jom. Ini sekadar sekali lalu je saya sebut. Supaya nak abang kata, saya baca buku, semua orang pun kena baca buku. Dia tak boleh saya saja baca buku dan semua orang tak baca buku, tiba-tiba nak rasa kita semua jadi terror. Tak boleh. Saya kena baca buku baru jadi, tuan-tuan pun kena baca buku juga baru jadi. Nak bina keluarga mesti kena ada ilmu. Sebab tu nak bina keluarga, nak bentuk keluarga mesti kena pendidikan. Didik tak boleh datang melainkan dengan cara ilmu, dan ilmu hari ini ada dalam buku dan majlis ilmu. Boleh faham A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-12. Wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yabda'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila seorang manusia ditimpa susah, merayu-rayulah dia di depan Allah dalam segala keadaan, sama ada sedang berbaring, duduk atau berdiri.
Maknanya duk baring, duk, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Duk jenis lagu tu. Duduk, ya Allah, tolong aku. Berdiri, ya Allah, tolong aku. Kemudian Allah kata apa? Dan apabila kami hapuskan kesusahan daripada mereka, terus lupa diri, buat balik cara lama. Macam Allah tak pernah, macam hang tak pernah timpa musibah dan hang tak pernah merayu ke Allah Ta'ala. Punya belagaknya kita. Nampak tak? Jadi kalau yang ni sifat manusia, sama macam anak kita. Sama macam isteri kita, sama macam diri kita. Kita bila kena susah, baru kita nak cari Tuhan. Jadi ketika mana anak kita ditimpa kesusahan, ketika itulah kita sulamkan Allah Ta'ala dalam diri mereka. Ayah awak ni cek buat apa Lego tak jadi-jadi ni. Sabarlah. Allah kan suka orang yang sabar. Nampak tak? Bila dia berjaya, kita dah tahu lah Allah dah abang. Bila orang berjaya, dia suka lupa diri. Termasuk anak kita, termasuk isteri kita. Jadi bila dia berjaya, ayah, Alhamdulillah, cik dah berjaya buat. Tengok ni, cantik tak Lego cik ni. Kita kena kata apa? Kena kata Alhamdulillah dulu. Tadi cik tak boleh buat, betul tak? Cik minta tolong, Allah tolong, betul tak? Kena cakap Alhamdulillah. Nampak tak? Betul Ustaz. Jadi macam mana pendidikan tu terbentuk? Pendidikan tu terbentuk dengan cara kita mengenal manusia. Jadi saya bagi tahu kepada semua, nak baca karakter manusia memadai dengan 76 tempat ayat di dalam Al-Quran. Tapi nak abang kat sini sekali lagi, lambat lah. Kita pun dah dekat sejam setengah, dah dekat pukul 10 setengah. Saya pun dah belajar dah. Saya dah nak kena berhenti dah. Jadi Ustaz, baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada perkongsian ya. Yang mana lebih tepatnya kita ambil pendidikan ini, didikan untuk anak-anak ni daripada Al-Quran ya. Kita ambil, kita belajar sedikit pun tak apa. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua, insya-Allah. Jadi yang mana yang tertinggal, yang mana yang masih belum ni, kita boleh tengok ulangan lah. Ada ulangan dalam page di Selawat Tua dan juga di page Jenis Solihin lah, insya-Allah. Dan yang mana yang tonton sekarang ini, kita akan bagi free ya, percuma ebook. Boleh layari www.geniussolihin.com/live free ebook. Okay. www, boleh tulis tak tolong situ tulis tu komen kat komen. geniussolihin.com/live free ebook. Kita akan bagi semua yang tonton pada hari ini, kita akan bagi semua free ebook, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebelum kita habis ni, kita bagi masa seminit lah Ustaz, seminit untuk Ustaz habiskan sesi kita pada malam inilah, insya-Allah. Untuk kita Ustaz rumuskan segala perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membina Kaabah Baitullahil Haram bersama dengan Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam, kata Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Jadi sebagai kesimpulan saya ialah, ayah, ibu yang mana tengok, abang, kakak yang mana yang tengok, kawan-kawan yang mana yang tengok, kita jom sama-sama doa Allah terima amalan kita, amalan keluarga kita. Dengan cara Allah terima itu, insya-Allah Allah akan bina keluarga kita. Dan doalah supaya lahir daripada keluarga kita. Dan saya doa malam ini untuk semua yang menonton, Allah Ta'ala lahirkan pada zuriat tuan-tuan anak-anak yang menjadi pemimpin, jadi CEO, jadi pengurus, jadi pengarah, jadi orang-orang berpengaruh di dalam masyarakat, menjadi menteri, menjadi pemimpin dalam masyarakat yang pegang teguh dengan Al-Quran, yang lahir daripada zuriat tuan-tuan, supaya mendidik dan menjaga negara kita seperti yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati pertemuan kita. Maaf ya, saya nak kena pergi ke satu lagi page FB Mahabatin sekarang jugalah. Jadi selepas ni, minta maaf. Mungkin tuan-tuan boleh kekal nanti bersama dengan Jenis Solihin. Dan sebenarnya Ustaz Azrul sendiri boleh, maaf ya Ustaz Azrul sendiri boleh jawab soalan-soalan yang tuan-tuan nak utarakan. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sikit Ustaz.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, alhamdulillah. Baik.